والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم yassir wa la tu'sir ya karim, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Musmalis yang saya hormati, Datuk Pengarah Kawasan PHP, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seharusnya kita sentiasa mengucapkan ribuan kesyukuran kita kepada Allah SWT yang telah memperkenankan, yang telah memakbulkan doa kita yang selalu kita doa, Allahumma tawil umurana, ya Allah, wahai Tuhan kami, panjangkan umur kami. Allah panjangkan, Alhamdulillah. Dan juga yang telah kita berdoa sebelum lagi masuk bulan Ramadan, wa balighna Ramadan, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah kami ini dalam bulan puasa. Alhamdulillah. Ini hari yang ke-18, hari yang ke-18 kita telah menyambut Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak yang telah kita lalui, Allah telah izinkan. Kalau kita nak bandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin tak sempat untuk nak menyambut Ramadan, tapi Allah izinkan ke atas kita, maka kita seharusnya bersyukur kepada Allah SWT. Dan juga Alhamdulillah dengan limpah juga kurnia, dengan izinnya dapat saya bersama-sama untuk kali yang kedua untuk membincangkan tajuk-tajuk yang telah diamanahkan kepada saya, iaitu halalkah Cadbury. Sebelum itu saya nak tanya dulu Tuan Musi, makan tak coklat Cadbury? Ha? Was-was. Maknanya tak yakin lah, tak yakin. Betul bukan? Datuk yakin. Sebab apa tuan-tuan, isu halal ni memang tiada penghujung. Apatah lagi bila nak masuk bulan puasa, memang setiap tahun mesti ada isu. Kadang-kadang isu yang dia kecipta, kadang-kadang isu tu memang diungkit, kadang-kadang isu tu memang palsu belaka. Jadi kita sebagai orang Islam ini dalam bab makan memang kita kena ambil cara yang cukup hebat. Sebab itu Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga kerana ingkar akan arahan Allah yang kata melarang daripada makan buah politik. Bermakna makanan ini memberikan impak yang cukup besar kepada tingkah laku manusia. Apatah lagi dia mempunyai kait yang cukup rapat dengan kaedah makna berpuasa itu sendiri. Saya tak nak membincangkan soal kata makna puasa, sebab saya rasa ustaz-ustaz lain dan memang ceritakan. Cumanya apabila menyebut soal kata isu-isu halal ini, termasuk isu halalkah Cadbury ini, maka kita sebagai orang Islam mesti berpegang kepada sumber hukum. Sumber hukum ini mesti datang daripada sumber Al-Quran, mesti datang daripada sunnah ataupun hadis, qiyas, ijma' ulama. Ijma' ulama termasuklah apa jua yang putuskan fatwa dalam negara kita. Jangan ikut fatwa yang dikeluarkan ulama-ulama luar negara. Tak boleh. Sebab kita yang di Malaysia kena ikut ulama setempat yang tadi fatwa. Maka kalau kita rujuk dalam Al-Quran, memang Allah telah jelaskan bahawa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah rezeki yang telah Allah berikan, ada dua ciri, halal dan juga tayyib. Halal dan tayyib, lafu enggus. Sebab tak semua perkara yang halal itu memang baik untuk kita makan, dan juga tak semua perkara yang baik itu halal juga kita makan. Banyak kes, banyak kes. Ni belum masuk bab Cadbury lagi. Yang kata kes bazar Ramadan, roti John, ya, masuk Islam John. Ya. Roti John yang dijual di bazar Ramadan itu halal. Ya. Apabila orang beli kes, orang beli makan, maknanya disebabkan oleh berlakunya pencemaran, sama ada E. coli yang boleh berlaku, maka dia juga dianggap sebagai yang tidak halal jika mendatangkan kemudaratan.
Walaupun kita lihat yang jual itu orang Islam, bermakna dia halal tapi tidak baik. Sebab kalau termasuk dalam ciri-ciri yang disebut sebagai al-khaba'is, benda-benda yang menjijikkan, yang tidak selamat, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Kalau dah kata bahawa adanya perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan, kita makan juga haram. Itu juga perlu diambil kira sebab dua konsep ini digabungkan. Siapa yang tak ikut, maka dia telah mengikut jejak langkah syaitan. Syaitan ini tuan-tuan, kalau kata black and white, hitam putih, dia tak bawa kepada hitam. Ataupun duduk sebelah putih, dia tak bawa kepada hitam. Ataupun kalau duduk sebelah hitam, dia tak bawa kepada putih. Apa yang dia akan bawa? Yang tengah-tengah, yang grey area. Itu memang tugas dia. Sebab itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-6, hadis yang sahih, innal halal bayyinun wa innal harama bayyin. Halal is clear, haram is clear. Memanglah kita sebagai orang Islam semua ni dah memang daripada tadika lagi yang telah diajar apakah yang haram, apakah yang halal. Tapi wabainahuma, in between itu ada yang disebut sebagai yang something yang kita tak tahu, yang syubhah, yang waswas. Yang inilah yang paling banyak sekali ini. Yang haram memang jelas, sebagaimana Allah mengharamkan, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahma khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah mengharamkan yang pertama bangkai, jelas. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat apa yang disembelih yang tidak menyebut dengan nama Allah. So yang 1, 2, 4 saya nak tinggalkan dulu. Kita ambil yang nombor 3 ni, lahmu khinzir. Allah sebut lahmu khinzir, daging babi, bukannya seekor babi. Daging babi itu yang Allah sebutkan. Maka ittifaq ulama keempat-empat mazhab daging babi confirm haram kepada orang Islam. Tapi khilaf ulama berhubung dengan kulit babi, bulu babi, tulang babi. Tapi kita mazhab Syafi'i, apa jua yang sebut daripada sumber babi memang hukumnya haram. Mazhab Maliki tidak. Kulit babi boleh pakai, bulu babi tak apa. Yang haram memang makan, tapi guna boleh. Memang pun seekor babi belum haram lagi, dedo, congok tu tak apa. Dan belum haram anjing juga begitu. Yang haram makan, sentuh tak apa. Sentuh kita kena sentuh. Apa beza samak dengan sentuh? Saya dah explain dulu lah. Ni. Saya dah tadi nak test pula. Apa beza? Pandai lah. Mana samak untuk kulit ular, kulit buaya kan? Sebab buaya haiwan yang diharamkan kerana haiwan dua alam. Dia bertelur di darat, dia masuk dalam air, dia naik ke darat menjadi buaya darat. Itu haram. Jadi haram makan kulitnya boleh dimanfaatkan. Maka dia perlu buat proses sama. Kita kena hilangkan dia punya darah, lendir. Satu adalah kaedah penyucian najis mughallazah yang 6 kali air mutlak, 1 kali air tanah. Baik. Jadi bagaimana yang kata bahawa khinzir ini, babi ini memang mazhab Syafi'i dia memang haram dari awal sampai pada akhir. Tapi Allah menciptakan seekor haiwan yang bernama babi ini, memang haiwan yang cukup hebat berbanding dengan haiwan-haiwan yang lain. Special untuk dia. Kalau kata troli khas untuk troli babi, lin babi, boleh termasuk khas istimewa untuk dia semua. Kan? Lori khas untuk dia, tak boleh isi yang lain.
lembu dengan kambing boleh campur, babi tak boleh campur. Kalau kata babi sentuh dengan lembu, macam mana? Ha? Boleh tak? Adakah nak kena sentuh lembu? Ataupun lembu kata dah tepi-tepi. Tak perlu sebab ada yang kata kami nak kena sentuh pusat lembu tu. Kan sebab yang sentuh ni kepada orang yang ditaklifkan, yang ditanggungjawabkan saja. Sebab lembu tidak berakal, manusia saja yang ada akal. Baik. Walaupun Allah haramkan khinzir ni, lembu ini ada lembu pula, babi ini, tapi banyak manfaat dia, banyak guna dia. Memang telah dibuktikan oleh saintis yang pernah disebut bahawa 185 produk boleh dihasilkan daripada seekor babi. Bermakna daripada munculnya sampai pada ekornya, semuanya boleh dimanfaatkan daripada seekor babi. Itu bukan saya kata, saintis yang kata, saya ustaz je. Bermakna banyak manfaat dia. Sebab ada orang Islam yang meninjau semula pun haraman babi. Banyak manfaat. Dan juga jantung babi boleh masuk, ganti, replace dengan jantung manusia. Buah pinggang babi pun. Sebab babi memang haiwan yang paling similar dengan manusia, termasuk kolagen. Kolagen yang di antara kulit dan juga isi ni yang tengah-tengah tu kolagen kan. Elok masuk. Lembu tak boleh, babi okey. Ini yang kata walaupun Allah haramkan, tapi banyak manfaat. Sama ada nak dikonsumkan, nak digunakan oleh manusia ataupun dari sudut ekonomi. Kan? Tak ada lagi orang yang bankrupt bela babi. Sebab haiwan yang paling banyak beranak adalah babi. Cepat beranak. Sekali beranak 10 ekor sebagainya. Sebab sudah ada kes GMO ni, dia GM-kan dengan benda-benda yang haiwan yang paling banyak beranak, maka boleh menebatkan buah. GM apa? General Manager. Maknanya nak modifiedkan, tapi hukumnya haram. Sebab apa yang diambil daripada sumber yang haram, dia akan jadi haram. Sebab dia punya kaedah izaz jamaah bainan halal wa haram fa haram. Apabila bercampur dengan yang halal dengan yang haram, maka dia akan jadi haram. Dia cukup siapa? Termasuk DNA babi. Apakah DNA? Ada orang saintis? Ada. Deoksiri, bernucleic acid lah. Yang mana bahawa saintis ketika mereka membentangkan isu ini, maka pakar-pakar mengatakan bahawa DNA babi memang DNA yang paling cepat, paling mudah sekali merebak berbanding dengan DNA lembu, kerbau, kambing ataupun sebagainya. Cepat. Kalau seorang yang pernah pegang babi ataupun pernah makan babi, dia datang ke office, bersalam dengan kita, shake hand, test tangan kita, lekat DNA babi. Seorang yang masuk dalam kandang babi, dia tak pegang bone, masuk je, just say hello je. Dia keluar balik, lekat DNA babi. Betul yang kes GE kan, yang dia kena pakai baju, dia punya khas tu, dia kena spray lagi. Maknanya dia punya kuat komand dia. Ataupun seorang yang pergi ke beli babi di pasar, sebelahnya babi, sebelahnya ayam. Kemudian dia datang ke gerai Pak Haji yang jual ayam. Pak Haji ni memang 10 kali pergi haji. Bagaimana? Bila dia pegang ayam tu, tes ayam, lekat DNA babi. Ayam tadi bertukar menjadi bayam. Maknanya kuat tentang DNA babi. Diberikan contoh yang pernah dibuat,
ambil ikan patin ataupun ikan geli yang diberikan dengan usus babi, ya, yang ini diberikan dengan usus lembu ataupun usus ayak, dites DNA ni walaupun selepas melalui proses kuarantin, yang DNA babi ni lekat lagi. Wah, termasuk duit yang pernah melalui orang yang jual babi ni, lekat DNA babi. Cuba test duit kan? Dan juga ambil satu sudu DNA babi ini, dituangkan dalam 12 buah kolam renang saiz Olimpik. Besar mana agak-agak? Besar. Dites airnya, lekat lagi DNA babi. Sebab teknologi makmal sini boleh test sampai 0.001% pun. Itu teknologi. Atau datang seekor anak babi yang duduk main papan anjar sebagai dua kacau masuk naik balik di test. Ataupun tasik yang luas. Baik, kalau kata semua, adakah anda setuju DNA babi ni memang babi? Siapa yang setuju sila jangan angkat tangan. Setujulah. Baik, kalau kata yang adanya dikesan DNA babi untuk yang kita bersalah dengan orang duit tadi tu, dites adanya DNA babi, adakah perlu kita sentuh? Ataupun kita ambil air solat dalam 12 buah kolam renang saiz Olimpik tadi tu, sah ke tak sah? Agak-agak macam mana? Ulama-ulama sini sah kan? Sebab dia lebih dulu pula. Ini yang kata bahawa dalam hal ini kita sebagai orang Islam kena bezakan di antara daging babi dengan DNA babi. Sebab itu dalam hal ini apabila kes-kes yang berlaku DNA babi disebabkan oleh contaminate, pencemaran yang beyond our control, kita memang tak boleh nak elak, maka dalam kaedah fiqhiyah disebut sebagai umul balwa, benda yang tidak boleh kita nak elak dah. Bagi contoh air kencing kan, kita memang tak nampak dah, nak cuci pun memang tak nampak, maka sah, boleh kan? Contoh kata orang yang nak solat pakai seluar, memang tak nampak najis, boleh sembahyang. So tak ada alasan yang kata seluar kotor. Banyak orang duk guna seluar kotor. So dalam hal ini nak kena bezakan. Sebab itu apabila berlakunya pertembungan pandangan di antara saintis dan juga ulama dalam bab hukum syarak, siapa yang kita nak kena ikut? Siapa? Takut yang sebut ulama. Sebab dalam hukum syarak, walaupun saintis kata ada yang ulama kata tak apa, maka kena ikut, kena yakin, kena percaya kepada apa yang telah diputuskan oleh ulama-ulama ini. Kalau berlakunya pertembungan di antara saintis ataupun engineer dalam bab nak buat rumah dengan ulama, nak ikut siapa? Tanya ulama macam mana nak buat rumah sebagainya, aku mana tahu dia kata. Sebab dalam bidang kepakaran masing-masing. Dalam hal ini, walaupun dites adanya dikesan DNA babi oleh Kementerian Kesihatan, tapi jangan kata halal, maka nak kena ikut siapa? Yakin lah. So kena yakin kan? Yakin. Sebab itu tidak ada istilah yang kata JAKIM tak pernah mengharamkan kiblat kafir. Tidak ada istilah turn back, U-turn ke tak ada. Sebabnya apabila dites apa jua pun yang apa market ni, memang kebanyakannya lekatlah DNA babi. Kan? Burger ke, sausage ke, pernah dites lekat. Sebab tu dalam kes DNA babi ini bukan first time JAKIM menghadapi isu ini. Lah yang ni saya ingat dah kes yang ke-15, 16
bermakna kami telah menempuhi kes-kes yang sama sebelum ini. Sebab Jakim cool. Sebab kami dah anggap benda yang sama akan berlaku. Benda yang sama. Maknanya bila KKM test itu memang kerja mereka di bawah Akta Makanan 1983, itu memang tugas mereka pergi ambil random sampling, ambil test. Maka dikesan. Bila dia dikesan, Jakim kena ambil semula test produk yang sama, batch yang sama, tapi dalam kilang. Sebab itulah Jakim, bila kes ini berlaku, kami pergi ambil sampel yang batch yang sama, termasuk juga bahan-bahan ramuan yang digunakan untuk dua coklat ini, maka dihantar kepada lab jabatan kimia yang merupakan lab yang paling diiktiraf, yang telah diakreditkan, mana layak untuk nak dibuat test DNA babi, maka tidak dikesan. Kes yang sama juga yang sebelum ini. Maka kalau tak dikesan, maka tak ada isu dah yang kata nak kena tukar darah. Ini yang kata apa? Rasulullah SAW telah berpesan dalam hadis yang saya bacakan tadi, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia memang tak tahu. Kalau tak tahu, kena tanya orang yang tahu. Kalau orang yang tak tahu, bila bercakap menampak bahawa susah di Islam ni, nak kena tukar darah dulu ke, nak kena sentuh usus kau, dah lah nak masuk Islam, nak kena sunat dulu, nak tukar darah lagi. Menampakkan bahawa Islam itu agama yang susah, sedangkan ad-din yusra, Islam itu agama yang paling mudah sekali. Maka dia memberikan gambaran yang salah tentang Islam. Jakim nak kena explain balik kepada orang bukan Islam, sebenarnya salah. Yang inilah yang kita sebut bahawa kalau kata orang yang tidak mengetahui, kena rujuklah kepada orang yang fasalu ahli zikri. Kamu kena bertanya kepada orang yang pakar, ahli. In kuntum la ta'lam, jika kamu tidak mengetahui. Dalam hal ini hukum syarak kena rujuklah kepada pihak Jakim. Sebab itu dalam hal ini, apabila kes-kes yang pernah berlaku dulu, yang kes Tabasco Sauce, yang kes Golden Chain sebagainya, semuanya sebagai pencemaran, maka hukum kata ia diharuskan, sebab menggunakan kaedah al-masyaqqat tajlibut taysir. Benda yang payah kita kena mudahkan, dan juga kaedah al-asbaqa makana ala makana. Asalnya halal, maka kena kekalkan dia ala halal. Maka yang kes coklat Cadbury ini memang telah kami test, yang telah kami buat spot check yang cukup rapi. Sebab sebelum nak konsumsi halal, banyak prosedur yang kena ikut. Maknanya dia kena declare semua bahan-bahan ramuan yang ada. Bukan setakat declare bahan ramuan, mesti disertakan dengan dokumentasi. Kalau tidak ada sijil halal, setiap bahan ramuan yang ada, kami tak boleh nak proses permohonan tersebut. Yang ini menjadi kelemahan kepada orang Islam. Sebab tu orang Islam gagal nak mohon sijil halal sebab dokumentasinya tidak kemas, tak lengkap. Sekarang ni semua orang bercakap mesti ada proven written document. Maknanya tak boleh just hearsay saja, memang tak boleh. Sebagai contoh, kuih yang dia buat, memang kuih ini memang sedap. Istana yang makan kuih. Tapi kuih ini buat di rumah. So dalam rumah Jakim tak diberikan sijil halal orang yang memproses makanan dalam rumah, walaupun sedap. Jakim tak kata haram, tapi itulah dokumentasinya. Sebab dia mesti dilesenkan oleh pihak berkuasa tempatan. Lesen PBT itu mesti ada. Kalau tak ada lesen PBT, bermakna dia beroperasi secara haram. Jakim tak boleh berikan sijil halal kepada hilang yang haram. Menghalalkan yang haram tak boleh. Termasuk juga yang kata nama pun. Contoh orang Kelantan, kuih tai itik memang sedap, tapi nak mau sijil halal tak lepas. Sebab nama tai itik.
Kalau kata dia nak mohon juga, dia kata tukarlah bulitik ke kaki kip baru. Ini proses dokumentasi yang mesti ikut. Bagi orang Islam, dia memang ikut. Akhirnya orang Islam yang dapat sejahtera, orang Islam tak dapat sejahtera. Jadi termasuk yang kes Kabri ini, yang hilangnya yang berada di Seksyen 15 Shah Alam, yang dapat patuh adalah orang Islam, dia punya pekerja dia. Dan juga dia adanya halal komiti, dia adanya executive halal. Dan juga bila dia mohon, kami cek dia punya dokumen. Dan juga apabila dah dibuat lengkap, maka spot check itu akan dibuat daripada awal sampai pada akhirnya. Konsep from farm to fork, termasuk kalau kata ayam, termasuk ayam yang disebut sebagai animal feed dia. Kalau animal feed dia memang benda yang haram, itu yang berlaku kes ikan patin tu kan, yang diberikan dengan usus babi. Hewan yang halal yang diberikan sebagai besarnya memang sumber yang haram, tak semestinya babi, ya. Termasuk haiwan ayam yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Maka kalau diberikan makan ikan tersebut, maka ikan itu juga dianggap sebagai haiwan al-jalalah, maka hukumnya haram. Ataupun kita bela ikan keli, kemudian ambil lepaskan seminggu dalam kolam kumbahan, seminggu gemuk, angkat balik sebagainya, haram. Ini konsep halalan thayyibah. Sebab tak boleh diberikan makanan-makanan yang najis. Itu telah difatwakan. Jadi dalam hal ini, konsep ini termasuk juga lah apa jua pun yang datang dari sumbernya. Kalau kata coklat, bagaimana prosesnya yang nak buat coklat tersebut. Kalau kata adanya emulsifier, adanya stabilizer, adanya color, adanya glycerin ke, gelatin ke, animal fat ke, enzim yang ada, semua elemen-elemen ini perkara mesti ada sejarah. Maka mereka telah pun ada, maka bila spot check dibuat, termasuklah dia punya konsep kebersihan. Sebab konsep halal dan thayyibah termasuk bab kebersihan, termasuk juga orangnya. Bila sebut soal kata orang, kalau orang Islam tapi dia tak pakai ikut yang disebut sebagai amalan penghilangan yang baik, amal kebersihan yang baik, pun kita tak boleh berikan sejarah walaupun sebagai orang Islam. Sebab halal ataupun haram tidak bergantung pada siapa yang buat. Walaupun yang buat itu orang bukan Islam, tapi dia masih lagi halal, boleh dimakan mengikut hukum syarak jika bahan-bahan ramuan yang digunakan itu adalah halal, peralatan yang digunakan juga adalah halal, termasuk transport yang digunakan juga adalah halal. Tak ada masalah, ya. Jadi kalau kata dia tak pakai hairnet contoh, sebab tu dalam industri makan halal, kami tak benarkan apa jua bulu yang berbulu masuk ke dalam kawasan industri halal. Tak kira bulu apa, termasuk orang yang berbulu pun kami tak boleh beri. Betul. Kalau dia ada janggut yang panjang, dia kena tutup. Kalau dia free hair, dia kena tutup. Kalau dia pakai 10 minit tak boleh, kan? Kuku yang panjang pun tak boleh. Bermakna dia mesti pakai yang cukup lengkap. Jadi kalau pakai seluar, dia kena pakai seluar panjang. Sebab tu orang yang kerja di kawasan ataupun industri makanan halal ni, dia memang warak. Nak masuk semuanya kena tutup, ya. Tapi bila pergi ke Bazar Ramadan, semua buka habis. Termasuk orang yang menjual. Sebab Bazar Ramadan ni nama je, orang yang menjual tu belum betul lagi. Sebab tu dalam Islam dia ada yang afdalnya, kita nak kena beli makanan. Bermakna kita afdalnya kita kena beli orang yang menjual tu orang yang tidak fasik, kan? Kalau dikata dia memang tak untuk orang yang fasik, kena cari orang yang tidak untuk orang, kan? Ni bila kita nak pergi beli tu tengok kuih bawah, kuih atas, kuih bawah, kuih atas sebagainya. Orang yang berpakaian ala-ala E. coli yang cukup banyak juga. Betul? Betul.
Alah pergilah mana? Itu orang Islam. Jadi orang yang sebegini sepatutnya kita tak perlu belilah. Beli tempat yang orang yang tidak fasik, yang banyak berpakaian adalah E. coli ataupun yang hampa gas, yang vacuum pack, yang pakai yang sedap-sedap. E. coli faham kan? Apakah E. coli? Kuman kan? Kuman yang datang dari sumber najis, sama ada najis manusia ataupun najis hewan. Jadi siapa yang berpakaian ala-ala E. coli itu orang yang banyak makan najis tu, Jadi itu yang mereka E-C-O-L-I, E. coli. Jadi kalau kata yang kes-kes yang sebegini dalam industri makanan halal, kami tak benar. Di banyak elemen-elemennya, maka semuanya itu dalam kes coklat Cadbury ini dia telah mematuhi, sebab dia adalah syarikat antarabangsa yang memang mempunyai sistem yang cukup hebat. Dia telah adanya sistem yang disebut sebagai halal asli sistem jaminan halal yang telah kami minta dibuat sebagainya. So tak mungkin dia letakkan benda-benda yang haram, sebab ramai orang Islam. Sebab tu dalam hal ini apabila dites adanya lekatnya DNA babi, maka perlu dibuat siasatan yang lebih lanjut. Kalau ianya berpunca daripada kontaminan, pencemaran, maka kembalilah kepada hukum syara yang telah diputuskan. Maknanya disebabkan oleh umur bawah, benda yang tak boleh kita nak elakkan, maka hukumnya harus. Sebab itu JAKIM tak pernah mengharamkan, JAKIM gantung saja halal. Kerana untuk apa? Untuk nak menjalankan siasatan sahaja. Dan sudut kesalahan, memang Kementerian Kesihatan boleh ambil tindakan ke atas dia kerana dikesan DNA babi. Sebab di bawah akta makanan, kalau kata yang anda declare pada label itu tidak ada babi, tapi sebenarnya ada babi, itulah salah mengikut akta makanan. Cuma dari sudut hukum syarak, nak perlu lihat sama ada ianya contaminant ataupun memang purposely diletak. Kalau memang dia letak betul-betul, itu lain cerita lah. Itu memang confirm haram. Ya, itu yang kita sebenarnya kita kena bezakan di antara yang DNA ini dengan yang daging babi. Sebab memang pun Allah ciptakan apa jua pun dalam dunia ini untuk kita fikir, untuk kita nak buat kajian. Ada hikmah yang cukup besar yang seharusnya kita kena ambil, bahawa sebelum tahun 2011 memang tidak ada orang buat kajian tentang apakah DNA babi. Sebab berlakunya kes-kes yang sebegini, barulah saintis, pakar-pakar buat kajian, duduk bersama dengan ulama, maka diputuskan. Itu yang kata bahawa kehebatan ilmu Allah ni kita harus cari banyak lagi yang belum kita terokai rupa-rupa. Baik, lebih kurang 15 minit lagi saya buka soalan, kalau adanya soalan. Ini bab 1.